Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you, pelajar-pelajar sekalian. Ini adalah satu pelajaran kita yang berkaitan dengan sambungan kepada chapter growth. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita belajar dengan baik bahawa terdapat dua bentuk curve yang akan dihasilkan. Yang pertama adalah absolute growth curve dan yang kedua adalah absolute growth rate curve. Sekarang kita bercakap tentang absolute growth curve. Kita ada belajar bahawa bentuk curve yang akan dihasilkan adalah bentuk sigmoid shape, S shape. Manakala sekiranya kita bercakap tentang absolute growth rate curve, bentuk curve yang kita akan dapati adalah bentuk bell shape. Baik pelajar, pada silibus kita peringkat S4S sistem 4 semester ini, kita hanya fokus kepada absolute growth curve. Absolute growth curve adalah satu bentuk graf yang dihasilkan apabila pengukuran perkembangan dilakukan, iaitu kita laksanakan measurement of growth. Kita akan mengukur parameter. Apabila kita mengukur parameter against time, Pak CY parameter, Pak CX time, parameter against time, kita akan dapati penghasilan curve adalah bentuk sigmoid, iaitu sigmoid shape curve. Sigmoid shape curve ini akan mempunyai, bila kita kaji dia dengan baik, kita akan dapati dia menghasilkan 4 fasa. Fasa yang pertama adalah growth. Nampak tak growth? Growth berlaku mengikut masa, namun perkembangan growth adalah perlahan. Pada peringkat B, berlaku perkembangan growth, iaitu parameter diukur dia meningkat bertentangan dengan masa, tapi dia berlaku perkembangan dengan mendadak. Kemudian pada peringkat yang ketiga, perkembangan growth berlaku parameter meningkat bertentangan dengan masa, namun perkembangan itu perlahan. Nah, pada peringkat D, perkembangan growth occur dengan keadaan yang sama. Growth sama saja, tak naik dan tak turun, bertentangan dengan masa. Ini kita panggil pada peringkat D. Apakah itu peringkat A? Peringkat A dinamakan sebagai log phase. Log phase ini berlaku apabila little growth occur. Sangat perlahan, little growth occur. Highlight perkataan little. Ini berlaku apabila organism tersebut adapt to the environment. Dia baru bersesuaian dengan environment yang baru. Pada peringkat B, ini dinamakan sebagai log phase. Log phase ini bercakap tentang rapid growth. Rapid growth. Growth berlaku dengan sangat pantas dan pesat. Ya, kita tengok parameter bertambah dengan lebih cepat. Kalau ini 2 cm panjang dia ataupun 2 gram berat dia, dia akan bertambah dengan cepat dalam tempoh yang sama kepada 8 gram. So, perkembangan dari 2 gram ke 8 gram adalah berlaku dengan sangat pantas. So, rate of growth is accelerate. Ini berlaku apabila organism itu well adapt. Ini baru mula nak adapt, ini well adapt. They have a lot of nutrition, they have more space to grow. Apabila berlakunya rapid growth, maka bermulalah berlakunya fasa yang ketiga yang kita namakan sebagai decelerating phase. Decelerating phase ini bermaksud growth become limited. Dia mula menjadi limit terhad. Dia menjadi limited. Growth become limited. Perkembangan daripada 8 cm hanya berkembang menjadi 2 kepada 10 cm sahaja. 8 gram kepada 10 gram sahaja. Iaitu hanya pertambahan 2 gram. Berbeza dengan sini 0 sampai 2, 2 sampai 8, 8 ke 10. Perkembangan 2 gram, perkembangan 6 gram, perkembangan 2 gram. Perlahan, pantas, terhad. Growth menjadi sangat terhad pada fasa C, decelerating phase, apabila a source become limited. Okay, a source, sumber menjadi limited. Nutrition become limited, space become limited. So, apabila kita sampai kepada tahap D, ini dinamakan sebagai stationary phase.
Fasa D ni dinamakan sebagai stationary phase. Kalau kita tengok dekat sini ada 10 gram, dia hanya kekal 10 gram sampai satu tempoh yang panjang. So, tidak ada berlaku sebarang pertambahan. So, overall growth cease. Tak ada sebarang pertambahan, cease. Parameter remain constant. 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram dalam tempoh yang panjang. So, bila kita tengok dekat sini sebagai ulangan, kita ada 4 fasa. Fasa yang pertama lag phase, diikuti dengan log phase, diikuti dengan decelerating phase dan stationary phase. Sebagai latihan kepada kamu, fasa di manakah organism well adapt to the environment and the number of the sources is abundance. Yang mana? So, jawapannya adalah log phase. Antara kesemua fasa dekat sini, yang manakah growth rate is 0? Kadar perkembangan adalah kosong. Itu adalah stationary phase, iaitu kita sebut parameter remain constant. Antara keempat-empat fasa ini, yang manakah fasa yang menerangkan source become limited? Itu adalah fasa C, decelerating phase. Antara kesemua fasa ini, manakah little grow occur, organism begin to adapt to the new environment? Ia adalah fasa log phase. So, ini sahaja pelajaran kita berkaitan dengan absolute growth curve ataupun dipanggil sebagai sigmoid shape curve. Baik semua, I hope you learn very focus on this chapter. So, bye semua.